semua, selamat datang ke program My Cerita bersama dengan saya Dahlia Syazwan, di mana kita berkongsi bersama dengan anda struktur syarikat PNB dan bersama dengan para pekerja, di mana kita berkongsi cerita di sebalik tabir operasi syarikat PNB. Episod lepas kita berkongsi bersama dengan anda proses pelaburan di PNB. Ada beberapa kelas aset iaitu ekuiti awam, pelaburan persendirian, pelaburan strategik dan pelaburan hospitality yang terletak di bawah kelas aset hartanah. Episod kali ini kita akan ke Galeri Tun Ismail Ali yang merupakan pengerusi PNB yang pertama, dan apa agaknya kehidupan seharian pekerja di PNB? Jom kita saksikan. Sekarang kita berada di bilik pejabat Tun Ismail Ali. Untuk pengetahuan semua, Tun Ismail Ali merupakan pengerusi pertama Permodalan Nasional Berhad sejak penubuhan PNB pada 1978. Beliau juga merupakan Gubernur Bank Negara Malaysia pada tahun 1962. Jadi jika anda lihat semua barang di bilik ini, semuanya merupakan kepunyaan Tun Ismail Ali dan tidak pernah dikeluar atau dipindah ke mana-mana sejak beliau keluar dari PNB. Malah barang-barang beliau juga dijaga dengan rapi sehingga sekarang. Selepas beliau menamatkan khidmat sebagai pengerusi PNB pada tahun 1996, beliau dilantik sebagai penasihat PNB sebelum beliau kembali ke rahmatullah pada 6 Julai 1998. Baiklah, masih lagi dalam program My Cerita, dan untuk pengetahuan anda semua, PNB mempunyai tanggungjawab yang besar bukan sahaja kepada pelabur tetapi juga rakyat Malaysia secara amnya. Dan untuk berkongsi mengenai ini, kita ada Encik Razali daripada bahagian Hal Ehwal Awam dan juga kita ada Puan Jamilah daripada Jabatan Pendidikan. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih. Dan bila kita cakap tentang sustainability dan memberi semula kepada masyarakat, mungkin Encik Raz, boleh saya panggil Encik Raz? Ya, silakan. Nak berkongsi the bigger picture ataupun apa sebenarnya yang dilakukan oleh PNB untuk tujuan ini? Seperti mana yang you mention tadi tentang sustainability atau kelestarian. Ini satu term, orang kata bukan term baru. Ya, term ni memang dah lama digunakan, juga satu term orang kata have a strong imperative globally, ya. So kita di PNB also tidak ketinggalan Sustainability Development Goal by United Nations. Ya, ada 17 goal semua di situ. Memang banyak. Ya, tetapi ada already 4 atau 5 goal daripada 17 tu yang memang PNB telah lama juga berkecimpung, kata ya. Contoh, ya, bila kita tengok ESG ni, how we manifest ESG ni sekarang melalui program-program CSR kita. Program CSR kita ada 4 fokus utama. Salah satunya education, yang nanti my colleague Jamilah will take us through further. Kedua, financial literacy. And kalau kita tengok tentang financial literacy ni, Minggu Saham Digital merupakan salah satu program utama. Ada juga program literasi kewangan, kan? That's right. So that's another component that fit into it. And then ada kita buat kuis pelaburan dan sebagainya, untuk menarik minat kepada rakyat ataupun orang kata apa new investors ataupun new unit holders to be part of our journey. Ya, sebab PNB ni, as you know, 42 years now, kita ada mandate yang utama, kan? So itu dua. Yang ketiganya, kita juga ada fokus community upliftment. Ya, community upliftment is also quite important, sebab bukan sahaja kita membantu Hasnaf, kita juga menengokkan balik one of the goals daripada SDG tadi tu, supaya equality itu kena ada. Ya, when you give back, how do you help the people to thrive? Ya, contohnya kita juga ada program where we help the people. Sekarang pandemik COVID tengah teruk. So PNB committed, baru ni kita telah sign off about 23 juta, ya, untuk to give back to the people through zakat atau membantu kaum-kaum Hasnaf, dan juga through KKM. Banyak yang telah kita lakukan. Saya sendiri pun turun padang dengan anak-anak buah. Ya. Lagi satu contohnya yang baru ni, kita ramai-ramai under Public Affairs turun padang, kita pergi untuk meningkatkan cara hidup ataupun untuk kaum-kaum nowadays kita panggil
kaum asli ataupun kaum asal ya bagi puak semai ya kita binakan rumah-rumah untuk mereka. So ini adalah contoh-contoh. Dan kita boleh lihat kelestarian tu secara menyeluruh, dan kita boleh lihat juga macam mana PNB sangat committed terhadap usaha ini, dan macam yang Encik Ras katakan tadi, salah satu cabangnya adalah pendidikan. Jadi mungkin Puan Jamilah boleh kongsi sikit peranan Jabatan Pendidikan dalam PNB. Taking up from apa yang Encik Ras cakap tadi, Jabatan Pendidikan memainkan peranan utama dalam melaksanakan inisiatif tanggungjawab sosial korporat PNB di bawah teras pendidikan. So antara perkara yang aktiviti utama yang kami lakukan di Jabatan Pendidikan adalah menawarkan beasiswa kepada pelajar-pelajar cemerlang lepasan SPM. Pada kami, seperti yang dinyatakan oleh Cik Ras tadi, education is the core part where we can actually give back to the community melalui pemberian beasiswa kepada pelajar-pelajar cemerlang. So education is how we shape the nation. Exactly. You need to invest in future talent. It's how you develop the talent. Pembangunan bakat. So just to add on to that, setakat ini kita dah buat ni semenjak 1996. Today we just offered in Julai hari itu. So now we have offered since inception 425 places untuk pelajar-pelajar ini melanjutkan pelajaran mereka ke United Kingdom, United States, Australia. Dan untuk pandangan Cik Ras, bagaimana tingkat ilmu rakyat Malaysia tentang kewangan at this point? There's a lot of things that needs to be done. So itu yang kita harapkan melalui program macam Minggu Saham Digital ni, program-program santai yang kita boleh belajar secara orang kata mudah, ya, supaya kita boleh meningkatkan lagi ilmu macam mana kita nak buat investment untuk masa depan. Itu yang penting sekali itu. So banyak lagi yang kita harus war-warkan kepada rakyat. Dan kita harap usaha-usaha PNB ini akan terus berlanjutan dan melahirkan rakyat Malaysia yang celik kewangan. InsyaAllah. Jadi saya nak ucapkan terima kasih buat Puan Jamilah dan juga Encik Ras, dan teruskan bersama dengan My Cerita. Baiklah, sekarang saya bersama dengan Presiden dan juga Ketua Eksekutif Kumpulan PNB iaitu Encik Ahmad Zulkarnain On. Apa khabar? Baik. Untuk pengetahuan anda semua, beliau telah menjawat jawatan ini sejak 1 Julai 2020 dan mempunyai pengalaman selama 23 tahun dalam perkhidmatan kewangan dan juga sektor korporat. Saya pasti sebenarnya ada banyak kelebihan bekerja di PNB. Mungkin Encik Zulkarnain boleh kongsi apa yang paling Encik suka bekerja di sini? Banyak yang saya suka. Mungkin dua yang saya bagi tahu hari ini. Pertamanya, tujuan atau mandat PNB itu sendiri. Sebagai sebuah institusi yang bertanggungjawab untuk meningkatkan kekayaan ekonomi rakyat Bumiputera dan juga seluruh rakyat Malaysia, inilah satu amanah yang agak penting dan murni. Alhamdulillah, hasil daripada legasi yang ditinggalkan oleh kepimpinan PNB terdahulu seperti Allahyarham Tun Ismail, PNB telah berjaya menggalas tanggungjawab ini dengan penuh integriti sepanjang penubuhannya pada tahun 1978. Nombor dua, saya suka bahawa PNB bukan sahaja menekankan kepentingan dalam menjalankan mandat ini dari segi pulangan pelaburan yang diberikan, malah dari aspek sosial itu sendiri. The social impact that PNB has brought about from its scholarship program as well as its professional development program is very, very wide-ranging. And I'm very interested to know, apakah visi ataupun harapan Encik Zul untuk PNB pada masa depan? Saya berharap reputasi PNB sebagai salah satu institusi pelaburan utama negara sentiasa dijaga dengan baik dan unit amanah yang diuruskannya akan sentiasa menjadi pilihan utama rakyat di Malaysia sebagai instrumen kewangan untuk meningkatkan tahap ekonomi diri dan juga keluarga mereka. Saya juga berharap PNB akan diiktirafkan sebagai institusi pelaburan yang terutama di tanah air dan juga di peringkat antarabangsa. Baiklah, dengan jawatan sebagai Presiden dan juga Ketua Eksekutif Kumpulan PNB, saya pasti sangat-sangat sibuk. Jadi mungkin boleh kongsi agak-agaknya macam mana kehidupan seharian di PNB? Jika saya masuk pejabat, saya akan tiba di pejabat awal pagi, lebih kurang pukul 8. Start dengan kopi dulu.
Typical day will always be lined up with meetings. Sekiranya perbincangan atau mesyuarat dapat dijalankan secara online, pada masa PKPB ni kita membuat pilihan pertama buat online. Setiap minggu pada hari Rabu saya akan mempengerusikan mesyuarat investment committee di mana cadangan-cadangan pelaburan daripada semua asset class bagi minggu itu akan dibincangkan secara terperinci sebelum cadangan-cadangan ini dipanjangkan bagi pertimbangan lembaga pengarah PNB. Saya juga akan mengadakan sesi town hall bersama rakan-rakan sekerja PNB dalam masa 2 bulan sekali. Buat masa ini, sesi ini diadakan secara maya atau virtual, tapi Alhamdulillah banyak telah dikongsikan dalam sesi-sesi ini. Setelah selesai dengan urusan kerja, saya akan pulang ke rumah untuk bersama keluarga saya lebih kurang lepas maghrib. I believe in preserving a healthy work-life balance for me and the staff. So I make it a point to end my work day at a reasonable hour. Dengan jadual yang padat, meeting back to back, sempat ke tak Encik Zul untuk amalkan gaya hidup yang sihat? Sekarang ni memang susah sikit, lebih-lebih lagi semasa tempoh PKPB where we have to work from home. Ia adalah usaha yang berterusan untuk mengamalkan gaya hidup sihat, tapi saya tekankan kepentingan untuk mengamalkan pemakanan berkhasiat, senaman ringkas tiap-tiap hari lebih kurang 20-30 minit dan meluangkan masa bersama keluarga setiap hari juga. Jadi apa pendapat Encik Zul tentang pusat rekreasi di PNB dan macam mana ianya memberi manfaat kepada staf-staf di PNB? PNB memang dah lama kita dah ada fasiliti di tingkat 40. Ada gym, ada squash court, badminton court semua. Ramai staff kita pakai masa lunch time, lepas kerja. I think it's all part of providing work-life balance untuk staff kita di PNB. Dan bila kita pindah ke bangunan baru nanti, kita akan buat juga fasiliti rekreasi ini untuk staff kita. Baiklah, walaupun jadual Encik Zul sangat-sangat padat, tapi nak ucapkan terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Terima kasih Dahlia. Itulah dia sejarah PNB di mana kepentingan amanah telah ditanamkan di dalam DNA PNB untuk menjaga kepentingan setiap pemegang unit mereka. Baiklah, selain daripada itu, kita juga melihat betapa komitednya PNB melabur ke atas kaki tangan mereka demi memastikan mereka mempunyai kemahiran dan skill yang tinggi untuk menjaga aset lebih daripada 14 juta pemegang unit di Malaysia. Saya juga gembira kerana diberi kesempatan untuk bertemu dengan Encik Ahmad Zulkarnain On di mana beliau berkongsi mengenai harapan dan juga rancangannya untuk membawa PNB ke tingkat yang lebih maju di masa hadapan. Nampaknya tamat sudah program My Cerita bersama dengan Permodalan Nasional Berhad PNB. Saya Dahlia Syazwan, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.